billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Aziz rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Sambungkan kitab Misbahul Munir muka surat 3. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam kan. Ianya adapun kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian salat dan salam, maka menuntuti akan daku, maka meminta akan daku. Siapa yang minta? Oleh setengah-setengah daripada kawan-kawan aku. Apa yang dimintanya? Bahawa aku tulis baginya, bagi setengah kawan-kawan tu, tuliskan satu risalah. Mengenai apa risalah ini? Pada menyatakan agama. Ini orang panggil ba'is. Sebab apa Tuan Pengarang Syekh Abdul Aziz punca nak karangkan kitab ini namanya Risalah Misbahul Munir. Dibangsakan karangan dia ni dengan bangsa risalah. Tak dinamakan akan kitab. Risalah itu ibarat daripada beberapa helai kertas. Itu risalah. Kalau nak nama kitab, dia mesti sempurna 3 bicaraan ilmu tauhid. Bila sempurna 3 bicaraan, maka layaklah dinamakan karangan ini namanya kitab. Kalau ilmu fiqh sempurna 4 bicaraan, layaklah karangan itu namanya kitab. Kalau tak sempurna 4 bicara, dia ambil bicara hanya bahagian ibadat je dalam fiqh, orang tak panggil kitab. Nak namakan kitab fiqh, dia mesti ada 4 robok kan. Robok ibadah, robok muamalah, robok munakahat, robok jinayah. Sempurna 4 robok, maka layaklah karangan itu digelarkan kitab. Demikian ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, kalau sempurna 3 bicaraan, layak dipanggilkan nama itu kitab. Yang pertama dibicarakan tentang uluhiyah, sifat ketuhanan dalam konsep sifat 20. Yang kedua dibicarakan tentang risalah, sifat orang yang menjadi rasul. Yang ketiga dibicarakan tentang sam'iyah, perkara yang terhenti dengar daripada baginda Rasulullah SAW tentang perkara ghaib. Itu namanya perkara sam'iyah ataupun perkara yang darurah. Tentang hari kiamat, tentang pahala, tentang syurga neraka. Cukup 3 bicara, uluhiyah, risalah dan sam'iyah, baru layak karangan ini namanya kitab. Kalau tak cukup 3 bicaraan, dia ambil sifat uluhiyah, dia ambil bicara sifat Allah saja, maka dinamakan kitab ni kitab risalah namanya. Kawan-kawan dimintakan Tuan Pengarang Syekh Abdul Aziz
minta tuliskan satu risalah ia ini di berapa lembaran helaian kertas. Nak bicara apa risalah ini? Pada nak menyatakan agama. Kitab ni, risalah ni akan menyatakan apa tu agama. Kemudian nak memperkenalkan akan agama. Dah tahu apa arti agama, nak memperkenalkan agama apa yang Allah redha. Kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam. Kemudian dia akan bicara tentang rukun-rukun Islam. Kita orang Islam, apa rukunnya? Kan? Ada bicaraan dia. Dan bicara pula rukun-rukun iman. Dan nak bicarakan tentang rukun ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 2. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Setelah bicarakan agama, setelah bicarakan Islam, iman, ihsan, akan datang nak bicarakan dalam risalah ini tentang hukum syarak. Dan undang-undang syarak yang 5 tu. Kemudian dan hukum adat nak dibicarakan tentang hukum adat. Dan hukum akal nak bicarakan tentang hukum akal. Tak sama kan? Dan ilmu usuluddin atau maksud dia. Sebelum nak sampai bicara ilmu usuluddin, wasilah tangga dia. Bicara dulu hukum syarak, dia bicara dulu hukum adat, dia bicara hukum akal, baru sampai maksud, dia bicarakan ilmu usuluddin supaya kita tak bertukar. Dan tengok Nabi Ibrahim tak dibakar, tak masuk akal, masuk api tak hangus terbakar. Itu lain hukum syarak lain, hukum adat lain, hukum akal lain. Dah reti dah 3 hukum ni, baru dimasuk bicara yang sebenar ilmu usuluddin. Ikut mana? Mengikut aturan ahli sunnah. Kan? Ianya mengikut aturan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kan? Tidak dikatakan ahli sunnah wal jamaah, melainkan kena himpunkan sunnah Rasulullah dan sunnah jalanan para sahabat. Pasal wal jamaah. Kan kita tengok takrif ahli sunnah wal jamaah. Jangan lupa di belakang wal jamaah kat belakang tu. Tidak dikatakan ahli, melainkan orang yang reti. Kalau tak reti ilmu usuluddin, dia bukan ahli sunnah. Nak sebut ahli, mesti reti. Dia ni kan, memang reti buat jalan raya, atau ahli dia. Jadi reti masak, atau ahli dia. Demikianlah satu akidah pegangan. Bila kita reti sifat-sifat Tuhan, orang panggil ahli namanya. Kemudian ahli mana? Ahli sunnah. Jalanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada fi'lan, kaulan, i'tiqadan, takriran kan. Itu dikatakan ahli sunnah. Jangan lupa, bukan sekadar ikutkan sunnah Nabi, tapi di belakang jangan terlupa wal jamaah. Kalau kita ngaji nahu saraf, wa huruf ataf kan. Wa fasuma au imma balalakin hatta. Huruf ataf ada 10. Setengah daripada huruf ataf waw. Bila atafkan dengan waw, apa pengertian waw? Lil mutlaqil jam'i. Datangkan ataf waw, makna Melayu dan. Arab kata waw, Melayu kata dan. Dibuat datangkan dengan huruf ataf waw dan ini bukan tertib. Bukan nak sampaikan maksud tertib. Siapa datang dulu tak? Adakah nak ikut sunnah Nabi dulu ke nak ikut sunnah sahabat dulu? Bukan soal tertib. Wal jamaah tu maksudnya waw tu lil mutlaqil jam'i, semata-mata himpun. Kita himpunkan semua jalanan Rasulullah, jalanan wal jamaah dan jamaah. Siapa jamaah? Ulama berkhilaf siapa yang dikatakan wal jamaah. Sebagian ulama berjalan yang dikatakan wal jamaah itu kena kepada Khulafaur Rasyidin, Abdullah, Umar, Uthman, Ali kan. Nama sebenar Abu Bakar Abdullah kan. Kata setengah 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kata setengah semua sahabat. Itu dimasukkan wal jamaah. Nabi tak buat, sahabat ada buat. Maka itu juga jalanan ahli sunnah.
Sebab tu dikatakan wal jamaah. Kalau sahabat satu riwayat 200,000. Riwayat lain menyebutkan 124,000 atau ramainya kan. Maka kitab ni dia akan bicarakan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah. Dimenyatakan itu dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahamikan akan huraian. Bahasa ni mudah. Kitab ni bahasanya mudah. Kita macam kitab Syekh Daud. Kitab Syekh Daud ni bahasanya payah. Kita mengaji Ad-Durrus Samin, bahasanya payah. Tak pandai hurai, tenggelam sesat tu pasal bahasanya. Kitab Syekh Daud terkenal dengan payah. Kita mengaji kitab Minhajul Syekh Daud, payah. Pasal cakapnya ringkas-ringkas. Ada sufi dia cakapnya pendek-pendek je. Payah kita nak faham. Kan? Tapi kitab ni permulaan bahasanya mudah untuk kita faham. Lagi mudah bicaraan tuturannya. Dan sederhana ibarat tuturan tu. Dan cakapan. Ada tafsir lah orang panggil. Dan tu orang panggil ataf tafsir. Apa ibarat? Apa maksud sederhana ibarat? Yang sederhana cakapan. Serta mendatang pula dalil-dalil yang nakli dan akli. Setelah dibicarakan satu sifat, dibuat datangkan dalil. Dalil dibagi dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli, dalil yang dipindah ambil daripada Al-Quran ataupun hadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang panggil dalil nakli namanya. Adapun dalil akli, dalil yang dipikirkan dengan akal. Dalil akli kan dalil yang dipikirkan dengan akal. Memadai kita berdalil dengan dalil akli. Apa dalil awal? Tak ingat pula ayat Quran. Tak ingat pula hadis. Kita fikir dengan akal memada dah. Cukup dah. Tengok alam ni cantik, mesti Tuhan ada. Memada dah. Itu namanya dalil akli namanya kan. Dalil yang dipikirkan dengan akal. Akidah dia mesti berdalil. Tidak boleh kita bertaklid. Aku ngaji Tuhan ada. Tak boleh gitu. Tak ada. Dia mesti ada, mesti berdalil. Maka dengan tuntutan itulah kawan-kawan dia minta tu, aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Kan? Supaya tak masuk dalam orang yang bergopoh gapah. Kenapa tak orang minta tak buat selalu? Kan? Supaya tak masuk dalam pekerjaan orang yang bergopoh gapah. Kan? Bergopoh gapah tu sifat syaitan yang disegerakan tu hanya 5 saja. Kan? Bayar hutang, itu segera. Kan? Uruskan jenazah, itu segera. Kahwinkan anak perempuan, itu segera. Adapun yang lain, kan, hendaklah kamu orang panggil jangan bergopoh gapah. Kan? Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang sifatnya bergopoh gapah, itu daripada syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila sahabat dia minta, dia tak terus buat. Dia terpengarang, genuh, tengok berbulan-bulan masanya. Kan? Tiba-tiba diilham, yang diberikan lintasan yang baik dalam hati. Kan? Diilham, diberikan lintasan yang baik di hati. Siapa yang beri ilham? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan hati ni dia ada 5 martabat. Kan? Bila sekali kita lintas, itu orang panggil hajizun namanya. Datang 2 kali lintas, orang panggil khawatir. Lebih kuat daripada itu kita bercakap dengan hati. Itu orang panggil hadisun nafsi. Kan? Bila kita lagi kuat, itu orang panggil hammun, cita hati. Kan? Lebih kuat, itu namanya azam. Kita nak mudah faham, bagaimana lintasan yang awak campakkan di hati itu 5 martabat. Tengah-tengah kita semayang, tiba-tiba teringat tentang soal kerja.
datang sekali hilang. Istilah tu namanya hajizun. Lintasannya datang sekali hilang tu namanya hajizun namanya. Kalau kuat sangat dia teringat dalam semayang, kuat sangat dunia tu masuk, datang 2-3 kali. Itu namanya khawatir. Kalau mufrad namanya khawatirun. Kalau jamak namanya khawatir. Tengah-tengah semayang, teringat datang. Hilang. Khusyuk dengan Fatihah. Kejap lagi baca, datang lagi. Datang 2-3 kali, itu namanya khawatir. Khawatir namanya. Lebih kuat daripada martabat hajizun, lebih kuat daripada martabat khawatir, yang ketiga namanya hadisun nafsi. Apa hadisun nafsi? Bercakap-cakap di hati. Dalam semayang ni. Tengah-tengah semayang, hati bercakap, orang sebelah ni kuat sangat dah baca. Rasa geram pula. Kadang kita kan kadang bercakap di hati. Macam kita niat semayang kan. Allahu Akbar, kan kita bercakap di hati. Sengaja aku semayang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam kerana wa ta'ala. Itu apa namanya? Berkata-kata di hati itu namanya hadisun nafsi namanya. Itu namanya hadisun nafsi. Itu bukan niat sebenarnya. Itu berkata-kata di hati. Lebih kuat daripada itu orang panggil hammun. Apa hammun? Cita. Tengah-tengah semayang, dengar kilat guru berdentum. Boom. Kita pun cerita, kalau hujan aku nak angkat baju ni. Kan? Dia dah bercita-cita kalau hujan aku nak angkat baju dah. Belum hujan semayang batal dah. Pasal apa? Hammun, cita. Kan? Yang terakhir orang panggil azam. Lebih kuat daripada itu orang panggil azam. Azam tu disertai dengan perbuatan. Itulah orang panggil qasad. Kalau niat tak disertai dengan perbuatan, itu tak panggil niat namanya. Di hati yang tidak disertai dengan perbuatan, orang tak panggil niat. Orang tak panggil qasad. Qasdu syai'i muqtarinan bifi'lih. Kan? Bila datang di hati disertai perbuatan, itulah orang panggil qasad, tuju kepada niat. Itu lintasan tu. Atau 5 martabat lintasan di hati. Hajizun, khawatir, hadisun nafsi, hammun. Yang kelima azam. Datang ilham, satu lintasan yang baik dalam hati. Siapa yang berikan ilham? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah ilhamkan dia ni? Bahawasanya tuntutan kawan-kawan aku itu adalah sesuatu perkara yang baik, yang tak patutlah bagiku menolak akan tuntutan itu. Orang minta buatkan karangan ilmu agama, itu tuntutan yang baik. Tak patut nak tolak. Pasal apa tak patut nak tolak? Elat pada tak patut. Kerana mereka itu kawan-kawan tu sangka baik dengan aku. Mereka husnuzan. Mereka sangka baik, kan? Orang ni boleh buat satu ilmu. Kan? Boleh tinggalkan karangan, satu benda yang baik. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Walaupun aku bukan daripada ahlinya, itu atas jalan tawaduk. Walaupun bukan ahli, tapi dia mengarangkan akan satu risalah. Kan? Rendah diri Syekh Abdul Aziz. Kemudian berlakulah qalam aku dengan taufik Allah Ta'ala. Dengan taufik berlakulah qalam aku. Dalam Usuluddin Al-Sunnah, taufik itu ibarat daripada Allah berikan kekuatan kepada seorang hamba untuk buat sesuatu yang baik, untuk buat sesuatu, itu namanya taufik. Khalqud qudrati ta'ati fil abdi, itu taufik. Beza taufik dengan hidayah. Apa hidayah? Mutlaqud dilalah. Bila sebut hidayah, Melayu kata pertunjuk. Arab namanya hidayah. Melayu namanya pertunjuk. Apa hidayah pertunjuk?
terlaku dilalah, semata-mata nampak, itu hidayah. Kalau benda baik dinampak baik, itu hidayah. Sudah dapat hidayah. Kalau benda baik tak nampak-nampak, itu belum dapat hidayah. Tahu dah semayang jemaah di masjid baik, tak pergi-pergi. Tak nampak juga benda baik, belum dapat hidayah. Tahu kata semayang jemaah di masjid baik, dia tahu, nampak dah. Itu dapat hidayah. Dan nampak, belum semua orang, belum tentu boleh buat. Ramai orang tahu semayang di masjid tu baik, tapi tak ramai yang pergi. Ramai orang dapat hidayah, tak ramai orang dapat taufik. Apa taufik? Khalqud qudrati ta'adi fil abdi, taufik. Allah berikan kita kekuatan untuk buat, itu namanya taufik. Tahu kata bangun malam tu baik, tak bangun-bangun, belum dapat taufik, baru dapat hidayah. Kita minta akan hidayah dan juga taufik. Benda jahat nampak jahat, benda yang baik nampak baik, itu hidayah. Bukan sekadar dapat hidayah, mintakan taufik, berikan kekuatan, boleh buat. Dah nampak baik, takkan nampak saja, boleh buat benda baik. Itu namanya taufik. Maka berlakulah kolam aku, kata Syekh Abdul Aziz, berlaku kolam itu dengan taufik Allah. Allah berikan kekuatan, dia boleh angkat tangan, sekarang tuliskan kitab. Kan? Kalau Allah tak beri taufik, nampak baik, tapi kena berbulan-bulan, tak buat-buat. Kan? Payah juga tu. Maka dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, berlakulah kolam, yakni tulisanlah. Pada mengisikan tuntutan itu, buatkan risalah. Di atas beberapa keping kertas. Ambil mana ni? Ilmu yang dituliskan risalah ni ambil mana? Daripada ingatan-ingatan aku, yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Bukan dipikir dengan akal, rasa begitu betul ditulis, tak. Kan? Ingatan yang diambil dari mana ingatannya? Ingatan yang diambilkan daripada guru yang mursyid. Arsyada yurshidu irsyadan fahuwa mursyidun. Guru yang mursyid, guru yang menunjukkan akan jalan. Dan istilah tasawuf, mursyid tu lain. Kan guru yang mursyid, serta aku tatapkan akan dia, aku telaah, duk tengok, tilik berulang-ulang. Kitab mana tu? Daripada kitab-kitab yang muktabar. Diambil daripada kitab yang muktabar. Kan? Hud-Hudi, Syahrul Tauhid, kan? Ibrahim, kan? Kitab-kitab yang muktabar. Maka jadilah risalah itu sebuah risalah yang berguna. Yang aku namakan akan risalah yang berguna ni dengan apa? Al-Misbahil Muniri fi Ma'rifatillahil Qadiri. Orang tanya mengaji kita apa? Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kalau terjemah makna, Al-Misbah, lampu. Al-Munir, yang menerang. Munir itu sifat. Na'at manu'ud. Al-Munir itu sifat. Al-Misbah, mausuf dia. Lampu mana? Al-Munir, lampu yang menerang. Fi ma'rifatillahil qadir, pada mengenalkan Allah. Al-Qadir, yang kuasa. Tajuk sudah memberikan kita gambaran kitab ni kitab apa. Tajuk dia sudah dapat gambaran dah. Orang tanya, kau ngaji kitab apa? Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Oh, tu kitab tauhid kan? Orang tahu dah. Kalau nak bicara fiqh, tak sesuai nak kita letak nama ni. Kan? Ulama cukup alim. Ya. Tajuk tu dah beri gambaran dah. Oh, tajuk apa kau ngaji gini? Kitab apa ni? Oh, ada sebut perkataan Ma'rifatillah. Oh, ni mesti kitab Usuluddin kan? Itu panggil Ma'rifatillah. Nak mengenalkan Allah. Allah mana? Al-Qadir. Allah yang kuasa. Kan? Qadir itu kena pada zat.
Zatun muttasifatun bil qudrah. Kan? Zat yang bersifat dengan sifat qudrah itu namanya qadir. Al-qadir kena kepada zat, bukan kena pada sifat ma'ni. Al-qadir Melayu kata yang amat, pasal dia isim mubalaghah. Fa'ilun, qadirun, fa'alun, fa'alatun, fa'ilun, fi'ilun, fa'ulun. Kalau kita ngaji dalam syarab kan, orang panggil setengah daripada wazan isim mubalaghah, fa'ilun, qadirun, yang menunjuk atas persangatan. Qadirun, yang sangat-sangat kuasa. Bila sebut yang, dia kembali kepada zat. Qadirun, yang sangat kuasa. Maknanya zatun muttasifatun bil qudrah. Zat yang bersifat dengan sifat qudrah. Qudrah tu sifat. Bila Allah bersifat dengan sifat qudrah berkuasa, maka Allah berkuasa. Kuasa apa? Kuasa mengada, menyada. Berkuasa itu sifat ma'ani. Bila Allah sifatnya qudrah berkuasa, maka Allah berkuasa. Berkuasa itu namanya samaratu sifat. Kuasa apa? Kuasa menjadi, kuasa meniada. Itu orang panggil takluk. Akan datang kita bicara lah. Kita kena bicara. Apa maksud qudrah? Apa maksud kaunuhu qadiran? Kan? Atau berbeza. Istilah dia berbeza kan. Artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah yang qadir al-qadir. Kemudian aku memohon kepada Allah doa Tuan Pengarang, doa Syekh Abdul Aziz. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipohonkan bahawa menjadi akan risalah ini dijadikan manfaat, boleh ambil faedah gunanya. Apa manfaat dan berguna? Dan tu orang panggil at-tafsir. Kalau tak reti manfaat, ditafsir kat depan, maksud manfaat berguna. Dia bukan dan atof. Atof tak, dan punya atau tafsir. Maksudnya, nak menerangkan pengertian manfaat. Mudah-mudahan doa Tuan Pengarang kitab dia ni dapat ambil manfaat. Apa manfaat? Berguna bagi aku. Dapat tambah ilmu, dapat tambah mengalir pahala sama akhirat. Dan anak buahku. Kan? Orang panggil anak-anak murid dia, keluarga ahli dia. Dan kawan-kawan aku. Kawan-kawan pun dapat ambil manfaat. Dan yang tinggi pelajaran, orang dah reti dah. Orang dah mahir ilmu tauhid, orang alim dah. Bila tengok kitab ni, dapat manfaat. Lagi pula, dan yang rendah pelajarannya. Orang yang baru nak mengaji ilmu tauhid, baru nak mula kenakan ilmu tauhid, dapat ambil manfaat. Dan aku memohon kepada Allah pula, yang ini juga doa yang kedua Syekh Abdul Aziz Tuan Pengarang. Dan aku memohon kepada Allah pula menjadikan risalah ini, risalah Misbahul Munir ini dijadikan perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan orang awam. Mudah-mudahan kitab ini dapat jadi perisai, dapat mempertahankan, dapat menolakkan segala ajaran-ajaran yang sesat. Sekarang bermacam-macam fahaman. Dan 73 firqah, 73 pandangan yang berbeza. Dan Syiah lainnya, Mu'tazilahnya, kan, Khawarijnya, masuk Wahabinya, macam-macam. Mudah-mudahan kitab dapat jadi perisai, dapat tolakkan ajaran yang sesat. Bukan sesat diri saja, yang menyesatkan orang awam. Dahlah sesat, duk menyesatkan orang awam. Mudah-mudahan kitab ni dapat jadi perisai. Lagi pula, yang dibawakan dibawakan oleh orang-orang yang sesat ini, yang dibawakan akan ajaran ni
oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya. Tak tahu pula kata salah. Itu jahil basit. Kan? Kalau dia tahu dia salah, tu jahil basit. Kan? Dia tahu dia salah, tu jahil basit. Tak tahu pula kata salah, itu jahil murakab. Lebih teruk jahil murakab, satu istilah lagi. Jahil dengan Allah. Kan? Jahil basit, jahil murakab, jahil dengan Allah. Jahil basit selapis. Dia tahu dia ni tak reti. Itu jahil basit. Jahil murakab bersusun dua jahil. Dia tak tahu yang dia tak reti. Itu orang panggil jahil murakab. Lebih teruk daripada jahil murakab, itu jahil dengan Allah. Jahil tentang qada dan qadar Allah. Allah tempatkan satu makam keadaan hal ehwal, tiba-tiba kita minta dengan Allah nak tukar keadaan lain. Itu kita jahil dengan Allah. Tujuan Allah hantarkan kita ke dunia semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, semata-mata beramal ibadah. Sedang-sedang seronok buat amal ibadah, tak gagu, tak ada apa halangan, khusyuk terus buat amal ibadah. Tiba-tiba dia doa dengan Allah, minta Allah ubahkan makam keadaan yang lain. Bermakna orang ini orang yang tidak ada adab dengan Allah. Orang ini seolah-olah Allah sudah aturkan qada dan qadar daripada sedia kala, tiba-tiba diminta tukar. Itulah lebih teruk. Jahil dengan Allah itu lebih teruk daripada jahil murakab lagi. Atau golongan sesat ni begitulah. Dahlah sesat kau orang, dirinya sesat, sesat kau orang lain. Lebih teruk daripada itulah. Dia menyebarkan kesesatan dia. Itu dijahil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Sudah masyhur lidah orang Melayu Nusantara, bila sebut mengaji tauhid, sifat 20. Sebutnya mengaji usuluddin, sifat 20. Tiba-tiba ada orang cakap, tak wajib mengaji sifat 20. Kan? Memanglah orang panggil maksud kita hanya mengenal Allah. Tapi apa jalan kita nak kenal Allah? Apa jalan? Adalah kita ni orang majzub. Kan? Dalam sejuta belum tentu seorang dapat majzub. Adalah kita ni orang makan majzub, ibadat sikit, Allah pilih dia, Allah campakkan nur, reti dah. Kita bukan makam demikian. Kita makam kasbi. Nak reti kena mengaji. Kan? Demikianlah orang panggil satu ajaran yang sesat. Mereka mengatakan tak wajib belajar sifat 20. Dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia, satu ajaran yang mereka sebarkan boleh melihat Allah dalam dunia. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang boleh melihat Allah dalam dunia hanya seorang saja. Dalam dunia ni, yang boleh melihat Allah hanya seorang saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang je. Makhluk lain tak boleh melihat Allah dalam dunia. Mereka bertemu Allah semua berhijab. Mana dalilnya? Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baqrana haulahu, kan? Maksudnya Allah yang telah memperjalankan aku kata Rasulullah dengan waktu malam yang begitu pantas, mulai di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Berjalan malam pantas. Rasulullah naik Mi'raj. Mi'raj itu namakan anak tangga. Kan Mi'raj ini anak tangga, nak naik ke langit dari tangga. Di alam ghaib, langit itu ada pintunya. Di alam ghaib, langit itu ada anak tangganya. Di mana anak tangga yang menghubungkan dunia ke langit, anak tangga itu ada di Baitul Maqdis.
Sebab tu Nabi diperjalankan Mekah, tak pergi Madinah. Mekah pergi Baitul Maqdis, cuma singgah Madinah, singgah Mesir, kan? Sebab anak tangga nak naik ke langit itu ada di Baitul Maqdis. Kan? Batu terapung tu kan? Yang batu terapung tu, atau anak tangga. Anak tangga tu seperti eskalator. Dipijak, kan kita pijak eskalator tu kan, tangga bergerak kan. Kita pijak, tenggelam, timbul lain. Tenggelam, timbul lain. Begitulah anak tangga langit. Digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pijak anak tangga dia, tenggelam, timbul anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua jauhnya. Sampailah langit yang pertama, 500 tahun perjalanan. Naik sampai langit keempat, itu orang panggil alam malakut. Dan berlangit keempat, dia naik langit ketujuh, itu namanya alam jabarut. Dalam istilah, langit pertama sampai langit keempat namanya alam malakut. Dan berlangit keempat, naik langit ketujuh, itu namanya alam jabarut namanya. Langit ketujuh dia naik lebih tinggi. Sampai ke Arash, naik Lauh Mahfuz, sampailah satu sempadan yang paling hujung, namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon bidara. Muntaha itu penghujung. Intaha kan habis orang panggil. Intaha kan habis. Muntaha penghujung jalan. Bermakna Sidratul Muntaha ini satu sempadan yang misahkan dua alam. Sidratul Muntaha itu dia memisahkan alam bawah, alam sufli. Dia memisahkan dengan alam yang sebelah atas, alam ulwi. Bermakna makhluk yang sebelah balik bawah, dia boleh naik paling tinggi sampai Sidratul Muntaha. Makhluk yang sebelah atas ulwi, dia boleh turun sampai Sidratul Muntaha. Apa dalilnya? Ketika sampai Rasulullah SAW di tempat yang bernama Sidratul Muntaha, pohon bidara, yang mana kalau naik kuda dengan begitu pantas, kita tunggang kuda, 70 tahun kuda pusing pokok Sidratul Muntaha, tak akan bertemu. Punya besarnya pohon tu, pohon Sidratul Muntaha tu, kalau naik kuda dengan begitu pantas, ditunggang kuda dengan laju ni, pusing pokok tu 70 tahun. Tak jumpa satu pusingan lagi. Atau alam yang sebelah atas, besarnya pohon Sidratul Muntaha, daunnya sebesar tempayan. Bentuk seperti telinga gajah. Sidratul Muntaha itu terbit 4 sungai. Jadi terbit 4 buah sungai. 2 zahir ke dunia, 2 daripada asal syurga. Apabila sampai tempat yang bernama Sidratul Muntaha, berpisahlah seorang kekasih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang kekasih malaikat Jibril alaihi salam. Nabi ajakkan Jibril ikut. Kata Jibril, selangkah aku masuk, nescaya hangus terbakar. Bermakna, maka Jibril tak boleh pergi lebih jauh. Paling tinggi maka Jibril boleh pergi sampai Sidratul Muntaha. Maka sebelum berpisah Rasulullah SAW, malaikat Jibril buatkan isyarat. Memberikan gambaran isyarat. Satu gambaran, satu isyarat. Bila bertemu dengan Allah, ucapkanlah salam. Rasulullah mengerti akan isyarat maka Jibril, maka datang kepul awan yang berwarna-warni. Datang kepul awan berwarna-warni. Tu kelubur Rasulullah SAW. Bila kepul awan itu hilang, Rasulullah ghaib daripada pandangan malaikat Jibril. Tidak dikatakan naik ke atas. Maka tak boleh kita berdalil awan di atas. Nisbah bumi langit, memanglah bumi di bawah, langit di atas. Nisbah laut dengan darat, memanglah laut tu di bawah, darat tu di atas. Nisbah bumi langit, bumi bawah, langit di atas.
Tapi bila sampai Sidratul Muntaha, tidak dikatakan naik ke atas. Rasulullah ghaib daripada pandangan maka Jibril, maka bertemulah Rasulullah SAW dengan Allah, Nabi berikan salam. Apa salam Rasulullah ke atas Allah Ta'ala? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. At-tahiyyat, salam kehormatan. Mubarakat yang penuh keberkatan. Allah sambutkan salam Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi balas balik salam Allah, Assalamu alayna. Nabi sebut alayna atas kami. Sayang Rasulullah kepada umatnya. Nabi kata kami. Nabi niatkan umat. Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Makhluk yang ada ketika itu mereka naik saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah bertemu Allah, Nabi melihat Allah tanpa ada satu pun hijab dinding. Itu dalil yang mengatakan yang boleh melihat Allah dalam dunia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak makhluk lain. Malaikat terima suratan daripada Allah. Malaikat menerima perintah Allah. Malaikat bertemu Allah nak terima perintah. Itu berhijab. Berhijab. Satu-satunya makhluk dalam dunia boleh melihat Allah hanya Rasulullah SAW saja. Tidak berlaku pada makhluk lain. Siapa yang mendakwa dia melihat Allah dengan yaqazah, bertemu dengan mata, nescaya gugur imannya, na'uzubillah. Adapun orang yang mendakwa mereka bermimpi dengan Allah, itu harus kita benarkan. Maka mudah-mudahan risalah Misbahul Munir ini dapat jadi perisai nak tolakkan sebahagian ajaran sesat. Mereka mendakwa boleh melihat Allah dalam dunia. Kan kita ahli sunnah tak berlaku dalam dunia melainkan hanya kepada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zuhir ayat mutasyabihat. Ada sebagian ajaran mereka pegang dengan zuhir ayat saja. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Kan? Puak-puak ni tak terima, dia ambil yang zuhir saja. Kan? Atau golongan yang sesat lagi menyesatkan. Banyaklah misalkan nak misalkan orang pegang dengan zuhir ayat terlalu banyak kan. Yadullah fawqa aydihim. Allah sebut yadu. Mereka mendakwa, Allah sebut Al-Quran yadullah, bertangan. Golongan yang memegang zuhir ayat saja. Zuhir ayat Quran namanya golongan mutasyabihat. Kan ayat tu ayat mutasyabihat. Sama ada golongan ulama salaf atau golongan ulama khalaf, dua-dua takwil. Salaf pun takwil, ulama khalaf pun bertakwil, cuma cara takwil tu berbeza. Ulama salaf kebanyakan takwil ijmali. Kebanyakan ulama khalaf mereka takwil tafsili. Tapi bertakwil. Ya. Serah maksud kepada Allah. Itu bertakwil. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat, ada golongan yang sesat, menyesatkan. Mereka mengatakan Allah bertempat. Kan? Yang zilu, fis sama, turun pada langit dunia. Bertempat. Turun kan berpindah dari atas ke bawah. Orang turun atau Tuhan bertempat. Kata golongan-golongan yang sesat ni kan. Mudah-mudahan kitab ini dapat menjadi perisai nak menolakkan ajaran-ajaran sesat ni. Dan sebagainya, apa sebagai bayan dia? Daripada ajaran-ajaran ahli dolalah, ahli-ahli yang sesat. Dan aku, kata Tuan Pengarang Syekh Abdul Aziz, aku pohon kepada Allah pula
menjadikan akan risalah ini satu simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Mudah-mudahan risalah ini jadi simpanan nisbah perbendaharaan khazanah, kan, simpanan yang baik dunia, orang sebagai ilmu, akhirat ambilkan hasil balasan pahala. فَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Maka dengan mana kerana? Fa fi kuwati ta'lil, maka mana kerana? فَإِنَّهُ, kerana sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap satu. Syai'in mana? Syai'in yurad, sesuatu yang dikendak. Qadirun khoba inna. Baca qadirun khoba inna. Inna tansibu isma wa tarfa khobar. Manasab isim merupakan khobar. Kan inna tu. Hu isim inna. Khobar di mana? Qadirun. Ya. Kerana sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu mana? Sesuatu yang dikendak. Syai'in yurad. Allah kuasa. Kenapa kena takdir sesuatu dengan mana sesuatu yang Allah kendak? Takut-takut kita tersalah faham Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jangan timbul persoalan, kuasa tak Allah nak jadikan anak? Kata Allah kuasa atas tiap sesuatu. Jangan timbul persoalan, kuasa tak Allah nak jadikan zat yang ada dua? Maksud sesuatu itu syai'in yuradu, sesuatu yang dikendak. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab kudrah tidak bertakluk kepada benda yang wajib. Kudrah tidak bertakluk kepada benda yang mustahil, kan? Kudrah hanya bertakluk benda yang jaiz. Zat Allah benda wajib. Ada kuasa Allah jadikan zat yang kedua? Kudrah tak bertakluk. Ada kuasa Allah jadikan anak? Anak benda mustahil. Kudrah tidak bertakluk. Kan? Itu takdir syai'in yurad. Kemudian memulai aku, kata Tuan Pengarang Syekh Abdul Aziz, mulai akan bicaraan pada risalah ini, risalah Misbahil Munir, dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baru masuk bicaraan huraian yang pertama pada pengenalan agama. Bermula agama itu ialah ibarat. Apa ibarat? Yakni maksud ibarat tu apa? Satu tuturan dan cakapan. Agama itu ibarat daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah, datang ke atas Rasulnya. Untuk apa Allah datangkan? Supaya menyampaikan akan undang-undang disampaikan kepada umat manusia. Itu agama. Apa agama? Undang-undang yang datang dari Allah turun ke Rasul untuk disampaikan kepada umat. Itu namanya agama. Kalau undang-undang itu dibuat oleh manusia, maka itu bukan agama. Kerajaan mengumbal satu undang-undang, maka itu bukan agama namanya. Satu kumpulan dibuat satu undang-undang untuk pertubuhan mereka, itu bukan agama namanya. Nak namakan agama, mesti undang-undang itu datang dari Allah. Adakah itu disampaikan kepada manusia? Tidak. Agama itu, undang-undang yang Allah turunkan itu mesti melalui perantaraan Rasul. Allah turunkan ke atas Rasul untuk disampaikan kepada umat. Itulah namanya agama namanya. Ataupun erti kata lain, termasuk dalam manusia itu jin lah. Kan? Termasuk arti manusia itu jin. Kan? Sebab mukallaf. Kan?
Atau erti kata lain yang dikatakan dengan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang dari Allah. Allah datang dengan undang-undang Injil, maka Nasrani itu satu agama. Allah datang dengan undang-undang Taurat, maka Yahudi itu satu agama. Kan? Segala kan ikutlah. Bukan hanya Islam. Bukan hanya kata Rasulullah. Rasul tu ramai kan. Segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala, datang kepada Rasul-Rasulnya, utusan-utusan Allah, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul, disampaikan akan segala umat, yakni manusia dan juga jin. Maka dalamnya dimaksudkan dengan agama di sini, iaitulah dinamakan agama Islam. Kita dah mengetahui apa tu agama, ibarat undang-undang daripada Allah turun ke Rasul untuk disampaikan kepada umat, itu agama. Inna dina indallahal Islam kan. Hanya saja agama yang Allah redha itu adalah Islam. Maka dinamakan akan agama di sini, maksudnya agama Islam. Itu yang agama yang Allah redha kan. Asal ambilkan daripada perkataan Salimah kan. Salimah itu orang manggil Islam itu asal ambil perkataan Salimah. Islam kan sulasi mazid kan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Mana mana ambil mana daripada perkataan aslama ni? Aslama diambilkan daripada perkataan salimah. Kan? Selamat. Kan? Salimah yaslamu salamah. Selamat. Islam tu selamat. Kan? Budak-budak kata Islam tu selamat. Salamah tu bahasa Arab. Kita jadikan Melayu selamat. Islam ni agama selamat. Bila masuk Islam, selamat. Ketiga selamat. Kita pindah bab daripada salimah aslama. Kan? Aslama tu serah. Kan? Mengaku. Itu aslama. Asal salimah tu selamat. Daripada selamat, berpindah. Kita patuh mengaku. Itu Islam namanya. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu, orang yang mengikut undang-undang Islam, dinamakan Muslim. Isim fa'ilah. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Kan? Kalau kita ngaji Nahwu Sarab lah. Kan? Jadi kalau ngaji kena kaedah, tak payah Nahwu Sarab ni, senang je. Kan? Tapi kalau kita ikut kitab, payahlah sikit. Kan? Kalau kita ngaji Nahwu Sarab ikut kitab, dia orang panggil siapa yang tak biasa, dia berat lah. Dia rasa berat lah orang tak biasa Nahwu Sarab ni. Tapi bila kena kaedah, kan, mudah je sebenarnya kalau kena kaedah ni. Atau dia katakan agama itu agama Islam. Bila kita Islam, bila kita masuk agama Islam, kita namanya Muslim. Bila kita mengaku kita ada iman, kita namanya orang mukmin. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun. Amana asal amana, yu'minu imanan asal kan, fahuwa muf'ilun mu'minun. Ia ni orang ini orang yang beragama Islam. Maka nyata daripada takrif itu, kita sudah nyata apa itu agama, bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah. Bila sebut agama, kena kepada perhimpunan undang-undang Allah yang dihantarkan akan undang-undang Allah itu dengan melalui rasul-rasulnya. Perantaraan Rasul. Daripada yang bersangkutan dengan akidah soal pegangan.
Apa undang-undang yang Allah turunkan tu? Apa isi kandungan undang-undang yang Allah turunkan kata Rasul? Untuk Rasul sampaikan kita umat ni ada yang bersangkutan dengan soal akidah, soal pegangan kepercayaan. Kan? Tentang pegangan. Kita nak pegang Allah ni ada tak ada? Kita nak pegang Tuhan tu ada ke tak ada? Kita nak pegang Allah tu ada berapa? Itu soal akidah. Kan? Dan dengan ibadah, soal orang panggil cara kerja ibadat. Kan? Abadayak budu, ibadatan. Abadah tu sembah. Dan abadayak budu, u'bud. Ibadatan, orang panggil sembah. Kan? Bagaimana cara kita nak sembah Allah? Aqimus solah. Macam mana cara nak semayang ni? Tengok. Nabi semayang macam mana? Buka pula hadis. Cara ibadah. Kan? Dan muamalah kerja. Amalan ni orang panggil muamalah ni, kalau bahasa Melayu ni orang panggil muamalah kerja harian lah. Muamalah kerja harian. Kan? Fa'ala, yufa'ilu, fa'il, mufa'alatan, fi'alan, amala, yu'amilu, amil, mu'amalatan. Kan ada juga mu'amalah, mu'amalatan. Kan? Orang panggil mu'amalah. Diambilkan dari perkataan amalah, kerja buat. Bila kita hidup dalam masyarakat, takkan ada rumah bertahun-tahun tak keluar-keluar. Bila kita hidup dalam bermasyarakat, kan, kita nak beli makanan kena keluar. Nak beli ni, Islam ada ajar macam mana cara nak berjual beli. Itu muamalah. Nak tambah pendapatan lah, kita nak berniaga lah. Nak buat sewa kereta. Islam ajarkan bagaimana cara muamalah sewa menyewa. Ada tu. Atau dalam soal muamalah. Kan? Dan sebagainya, munakahat, jenayah, tentang soal perkara sam'iyah, perkara ghaib, dah bekerja cukup duit, terasa nak kahwin pula. Itu Nabi ajarkan cara bab munakahat. Dah berkahwin bergaduh pula, bercerai. Itu bab talak pula. Bercerai dan nak berebut pula siapa nak jaga anak. Itu dalam bab babul hadanah. Itu semua komplit. Undang-undang dari Allah tu sempurna. Sudah diajarkan satu persatu sempurna kehidupan manusia. Bermula undang-undang Allah. Bermula undang-undang Allah Ta'ala tu lima perkara. Allah turunkan undang-undang ke Rasul, disampaikan umat, itu namanya agama. Kemudian undang-undang itu ada kandungannya akidah, ibadah, muamalah, jenayah, munakahat, itu kandungan. Dalam banyak-banyak akidah, dalam banyak-banyak soal ibadah, dalam banyak-banyak perkara muamalah, kita simpulkan tu 5. Dalam banyak-banyak perkara ibadah, muamalah, jenayah, disimpulkan segala perbuatan hamba makhluk, disimpulkan kepada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kan? Itu kata bermula undang-undang Allah ke 5 perkara. Undang-undang tu kan banyak. Segala perbuatan makhluk tak lari 5. Wajib sunat, haram makruh harus. Akan datanglah kita sambung bicara insya-Allah. Kemudian kata muallif, bermula undang-undang Allah 5 perkara. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma ftah bihi hikmataka futuhal 'arifin. Amin. Wanshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah
sahabat-sahabat dalam apa ni, dalam Google Meet ni, kalau ada pertanyaan boleh 5 minit je. Boleh Ustaz ya? Boleh. Kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, insyaAllah kita tangguh kuliah akidah kita pada bulan hadapan ya. Sebab minggu depan kita akan bermula kuliah fiqh kita dengan kitab Idaman Penuntut. Dan minggu terakhir bulan Disember ni kita akan bermula dengan kitab tasawuf kita Penawar Baghdadi, insyaAllah. Jadi untuk itu, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi insyaAllah Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recording nanti kalau saya dapat, saya akan hantar dalam grup. Terima kasih Ustaz semua. Sama-sama.